السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhahibil Imam Syafi'i, yakni kitab fiqh mazhab Syafi'i, pada menghuraikan bab undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Ini adalah bahagian yang akan diperbincangkan dalam undang-undang kekeluargaan. Kita sambung kepada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Akad nikah dan kesannya. Situ kan? Betul. Akad nikah dan kesannya. Kalau bahasa Inggeris kesan dapat efek kan? Efek dan kesan. Ini bermaksud apabila berlakunya akad nikah ataupun saksi kata sah, bermakna kesan daripada sah itu tadilah, sah daripada akad nikah. Makna nikah, nikah az-zawaj dari segi bahasa ialah bergandingan, bercampur dan bergaul. Nikah ataupun bahasa Arabnya az-zawaj, nikah pun bahasa Arab ataupun lebih dikenal sebagai az-zawaj. Jadi makna dari segi bahasanya ialah bergandingan ataupun bercampur ataupun bergaul, itu masuk az-zawaj. Orang Arab berkata, si fulan menikahkan unta-untanya, bermaksud menggandingkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Mereka juga berkata dia dinikahi tidur, bermaksud dia dicampuri tidur. Makna dari segi bahasanya az-zawaj itu berganding, bercampur, seperti bagaimana orang Arab menggunakan perkataan az-zawaj, yakni menikahkan unta, maksudnya menggandingkan unta, mencampurkan unta dalam satu kandang, dipanggil al-zawaj. Ataupun juga penggunaan bahasanya dia dinikahi tidur, maknanya dia bercampur dengan tidur, berganding dengan tidur, maksudnya az-zawaj. Buat juga hujan. Boleh dengar? Boleh. Apa boleh dengar? Sebab hujan ni kita tak boleh hentikan dia, tak boleh nak tutup switch. Benar. Begitu juga firman Allah Ta'ala, wahsyurul ladhina zalamu wa azwajahum, surah Saffat ayat 22, yang bermaksud dikatakan kepada para malaikat, himpunkanlah orang-orang zalim
dan gandingkan mereka, iaitu syaitan-syaitan. Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum. Ini penggunaan zawaj ataupun az-zawaj itu sama ada memaksud satu bentuk gandingan pernikahan, yakni suami isteri bergabung sama maksudnya, ataupun dalam bentuk yang lain gandingan, dihimpunkan. Maknanya dimasukkan sebagai, boleh katakan sebagai az-zawaj. Sebagaimana ayat ini dalam surah As-Saffat ayat 22 diarahkan, dikatakan kepada malaikat akhirul ladzi, yakni himpunkanlah orang-orang yang zalim dan gandingkan dan gandingan dengan mereka, iaitu syaitan. Bila di mahsyar kelak, yakni orang-orang yang zalim akan dihimpunkan dalam kelompok orang yang zalim, dan juga gandingan mereka, pasangan-pasangan mereka. Siapakah pasangan orang zalim? Yakni syaitan. Syaitan itu adalah merupakan pasangan gandingan kepada orang zalim. Jadi kezaliman ini adalah muncul daripada hasutan syaitan, dan juga kezaliman ini berpunca juga daripada nafsu seseorang. Dan apabila nafsu itu ada potensi untuk melakukan kezaliman, di saat itulah syaitan akan menggunakan saat itu untuk memberi dorongan kepada seseorang untuk melakukan kezaliman. Dan kerana itulah orang yang zalim ini akan dihimpunkan bersama mereka dan disamakan ataupun digandingkan dengan syaitan. Sebabnya godaan ataupun saranan itu juga berlaku daripada syaitan. Ini kerja syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Nikah dari istilah syarak ialah akad. Ia mengharuskan suami isteri melakukan istimta', yakni berseronok dan bersetubuh dengan cara syar'i. Ini yang kita nak faham. Dari segi bahasanya bercampur, bergaul, berganding, dah diterangkan apakah maksudnya. Yang kita nak lebih faham nikah dari segi istilah syarak. Jadi kalau kita belajar dalam mana-mana ilmu pun akan ada istilah bahasa dan juga istilah syarak. Istilah bahasa seperti yang disebutkan tadi, dan istilah syarak ini yang penting untuk kita faham apakah yang dimaksudkan nikah dari segi istilah syarak. Yakni istilah syarak pernikahan itu bermaksud mengharuskan suami isteri melakukan istimta', yakni berseronok yang sampai kepada dibolehkan untuk bersetubuh dengan cara yang syar'i. Inilah dipanggil sebagai nikah dari sudut syarak. Istimta' itu berseronok, dan berseronok ini bukan setakat bergurau senda ataupun berlawak jenaka dan bergurau senda, tetapi kepada kemuncaknya adalah bersetubuh, dipanggil istimta'. Dan kerana inilah perlu kepada nikah. Untuk beristimta' perlu kepada nikah. Kalau semata-mata untuk bertanya kabar, tak payah bernikah. Kakak daripada mana, abang daripada mana, yang tu tak perlu nak bernikah, sebab tak sampai kepada istimta'. Istimta' ni maknanya bukan setakat berbual-bual, tetapi berseronok yang membawa kepada bersetubuh. Ini dipanggil sebagai istimta'. Yang ini kena nikah. Boleh dengar kan? Boleh. Takut tak dengar ya? Jenis-jenis nikah masuk kepada tajuknya, yakni jenis-jenis nikah. Nikah terbahagi kepada dua, iaitu nikah yang batil dan nikah yang sah. Nikah ni terbahagi kepada dua. Satu, nikah yang batil, yang rosak, yang batal. Yang kedua, nikah yang sah. Sah ini yang kita nak faham. Begitu juga nak faham juga apakah yang menyebabkan dia adalah batal. Dalam pelajaran kita lepas, yang nikah yang batal tu diterangkan banyaklah. Yang kita boleh rujuk semula dalam yang lepas, bagaimana nikah tu dia jadi batal. Nikah yang batil ialah nikah yang tidak cukup rukun atau syarat sah nikah. Yang nikah yang batil, yang menyebabkan dia batal, yang ini tidak sah lah,
Yang sebab apa? Dengan sebab tidak cukup rukun atau tidak cukup syarat sah nikah. Kalau rukun nikah ni apa? Masih ingat rukun nikah? Yang ni mesti ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, mesti ada wali, mesti ada saksi, 2 saksi, dan juga yang terakhirnya, kemuncaknya ijab dan qabul, tawaran dan juga penerimaan. Tawaran tu daripada pihak perempuan lah, yakni diwakili oleh wali tu, dan penerimaan tu bagi pihak laki-laki, tawaran dan penerimaan. Dan batalnya nikah tu mungkin salah satu daripadanya lah, sama ada wali itu tidak sah, ataupun saksi itu tidak sah, ataupun akad nikah itu tidak sah, lafaz itu tidak sah. Itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan batal. Dengan sebab apa? Dengan sebab rukun nikah ataupun syarat bagi rukun. Kan bagaimana syarat sebagai wali itu kami rujuk semula dalam pelajaran lepas. Syarat bagi saksi, di antara syarat yang mesti ada pada wali yang tidak fasik. Begitu juga syarat bagi saksi mesti tidak fasik. Dan juga bagaimana saksi, syarat bagi wali ada apa? Wali nasab, ada wali hakim. Itu adalah merupakan wali-wali yang mungkin boleh berlaku batalnya nikah tu. Nak faham, merujuk semula dalam kitab kita ni. Penting kalau apabila kita ada kitab, kita boleh rujuk semula apakah yang menyebabkan batalnya dan siapakah yang dinamakan sebagai wali, dan syarat bagi wali, begitu juga saksi, syarat bagi saksi. Dan kesemua itu boleh menyebabkan batal apabila syarat bagi wali itu tidak cukup, ataupun batal syaratnya, ataupun syarat bagi saksi tidak cukup ataupun batal syaratnya, ataupun boleh jadi juga sebagai syarat bagi pengantin laki-laki tidak cukup. Dia dah ada 4 isteri, nak kahwin lagi yang kelima mana boleh. Sebab apa? Tidak sah lah. Maknanya syarat untuk nikah bagi orang laki-laki itu dia sebanyak isteri 4, dan kalau lebih daripada itu tidak boleh. Itu di antara syarat-syaratnya. Syarat bagi rukun nikah boleh rujuk semula dalam pelajaran kita yang lepas. Hukum nikah ini adalah haram. Tidak ada apa-apa kesan yang lahir daripada perkahwinan ini. Yang ini nikah yang batil, nikah yang salah, yang menyebabkan batal ini nikah. Hukum nikah ini adalah haram. Itu nikah. Jadi kalau wali itu tidak cukup syarat, maknanya batal, dan batal itu haram perbuatan itu. Ataupun orang yang mewalikan dia tu bukan wali, dia hanya sebagai bapa angkat, dan dia bentikan kepada dia, tapi secara benarnya dia bukan bapa benar, bukan bapa nasab, tapi bapa angkat. Dia jadi wali, bagaimana? Dia tidak sah, mesti kepada wali hakim, ataupun pergi kepada wali nasab lah. Kalau dia tu ada adik-beradik, cari adik-beradik dia ataupun bapa saudara dia, pergi kepada wali nasab. Kalau semua tu tidak ada, pergi kepada wali hakim. Yakni satu bapa angkat tidak boleh mewalikan pernikahan anak angkatnya, tak boleh. Tapi dia bentikan. Jadi bagaimana? Pernikahan tu jadi batil, dan perbuatan tu adalah haram. Bukan setakat batal, tidak sah, tetapi perbuatan tu adalah haram. Tidak ada apa-apa kesan yang lahir daripada perkahwinan itu. Mana apabila pernikahan itu batil, tidak ada kesan lah. Kesan, tidak ada efeknya, tidak ada kesan apa kepada pernikahan. Sebab nikah yang sah ni, selepas nikah tu ada kesan. Apa kesan-kesan kita akan bincangkan nanti. Kalau pernikahan itu tidak sah, tak ada apa dah. Contoh kita ambil contoh yang lain. Kalau kita tak niat sembahyang maghrib, agak jadi apa kesannya? Tak ada apa dah, tak niat. Tak niat apa-apa. Jadi bagaimana dengan sembahyang kita? Tak jadi apa dah, rukuk, sujud dan sebagainya, tak sembahyang, orang tak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan tu dengan niat. Dan rukun sembahyang satunya dengan niat. Qiyam betul-betul bagi orang mampu, berdiri dengan betulnya, dan juga menyebut Allahu Akbar, dan niat tu masuk dalam
lafaz Allahu Akbar maknanya nak ada niat. Dan kalau tak ada niat, tak jadilah semayang. Kalau satu orang yang dia wukuf di Arafah, bagaimana dia tak niat buat haji, agak macam mana nak jadi? Tak ada apa, sebab tak ada niat. Begitulah juga contohnya nikah yang tidak sah. Nikah yang tidak sah tak ada kesan selepas itu. Walaupun begitu, dalam sesetengah bentuk nikah yang batil, perempuan wajib dibayar mahar misl. Contohnya perkahwinan tanpa wali dan perempuan itu telah disetubuhi. Walaupun sebegitu, ada juga setengah pernikahan yang pernikahan tanpa wali, dan pernikahan tanpa wali tidak sah. Tapi perempuan itu disetubuhi, dianggap sah. Pasangan itu menganggap dia sah, di mana perbuatan pernikahan itu batil. Tapi kerana sudah dipersetubuhi itu, kena bayar mahal misl. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fa nikahuha batil salasan fa in dakhala biha falaha mahrun mithl bimastahalla min farjiha. Tengok nota kaki footnote-nya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab nikah, babun nikah, bab hadis-hadis mengenai tiada nikah melainkan dengan wali. Hadis ini bermaksud mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, maka nikahnya adalah batal, sambil baginda mengulanginya 3 kali. Jika berlaku persetubuhan, maka baginya mahar misl, dengan sebab dia menghalalkan farajnya. Pernikahan ini adalah batal. Apabila pernikahan itu batal, jadi bagaimana yang suami isteri, yang konon sebagai suami isteri, dan mereka menganggap pernikahan itu sah, jahil. Lepas tu mereka berjima ataupun bersetubuh. Jadi bagaimana kesan daripada nikah yang batal apabila bersetubuh, kena juga bayar mahal misl. Kita kan belajar mahal misl, mahal ataupun mas kahwin yang diambil contoh dengan paling tidak pun yang dekat, kakaknya ke adiknya, ataupun lebih jauh sikit mak saudaranya dan sebagainya, yakni mas kahwin yang dicontohkan kepada orang lain. Nikah yang sah ialah nikah yang cukup rukun dan syarat sah perkahwinan. Perkahwinan ini melahirkan kesan-kesan dan tanggungjawab yang akan disebutkan nanti. Dan kalau nikah itu sah bagaimana? Inilah yang akan dibincangkan. Nikah yang sah ini akan dibincangkan sebab dia ada kesan. Apabila nikah itu sah, apabila saksi kata sah, kan saksikanlah sekali. Bagaimana saksi? Sah, sah. Jadi sah tu, apabila nikah itu sah, bermakna selepas itu ada kesan daripada nikah itu, dan juga akan tertanggunglah tanggungjawab kepada suami dan isteri. Dua-dua tu memang ada tanggungjawab. Suami pun ada tanggungjawab, isteri pun ada tanggungjawab. Dan kesan selepas dari pernikahan itulah yang perlu untuk kita faham. Dan perkara inilah yang perlu untuk perbahaskan ataupun dinasihatkan kepada pengantin-pengantin baru, kesan selepas nikah dan tanggungjawab. Banyak pernikahan yang hujung tak sampai hujungnya berantakan, bercerai-berai sebab tidak tahu kesan lepas nikah dan tidak tahu tanggungjawab. Inilah yang perlu untuk dipahamkan, diceramahkan kepada pengantin. Kesan lepas nikah tu ada kesan, bukan semata-mata seronok untuk berkasih sayang, tetapi hidupnya akan balik kepada realiti. Mungkin masa berkenalan tu tak berapa nak realiti, semua jadi indah. Apabila sudah bernikah, itulah sebenarnya hidup yang sebenar yang akan dilalui oleh pengantin baru dengan tanggungjawab dan kesan. Masa bercinta tu mungkin tak berapa nak tahu sangat kesannya. Dan juga benda cinta, benda indah sebelaka. Jadi pihak laki-laki pun habis duit pun tak berapa kisahlah sebab kekasih.
apabila dah jadi isteri, di saat itulah semua benda nak ditanggung dengan kesan daripada pernikahan. Hukum akad nikah. Akad nikah. Akad, ain tafdal, akad, simpulan. Hukum akad nikah ataupun kontrak lah. Hukum kontrak nikah. Akad mempunyai hukum hakam yang banyak. Akad dia mempunyai hukum hakam yang banyak. Kita telah sebutkan ketika membincangkan mengenai nikah dan rukunnya. Boleh rujuk semula yang sebelum pelajaran sebelum berkenaan dengan nikah dan rukunnya. Boleh rujuk semula. Yang penting ada kitab, boleh rujuk semula. Hak-hak dan tanggungjawab selepas akad nikah. Jika akad nikah yang sahih berlaku, terdapat pelbagai hak dan tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh kedua-dua pasangan. Jadi apabila pernikahan itu sah, bermakna selepas itu terdapat berbagai-bagai hak. Hak suami, hak isteri, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Dan apabila ada anak, tanggungjawab ayah kepada anak, tanggungjawab ibu kepada anak. Dan anak juga semua besar, dia ada tanggungjawab kepada ibu dan ayah. Dan macam-macam tanggungjawab. Tanggungjawab kepada mertua, tanggungjawab kepada ibu sendiri, macam-macam tanggungjawab. Sebab sudah keluarga itu sudah berkembang. Apabila berlaku pernikahan, adalah yang sebelum ini bukan keluarga, tapi dengan sebab pernikahan, jadi mereka itu dia jadi sebagai bukan mahram, ibu mertua, bapa mertua, di mana mereka dah jadi sebagai sebagai mahram. Asalnya bukan mahram, apabila dia menikah jadi mahram. Jadi benda itu adalah tanggungjawab. Hak-hak dan tanggungjawab ini akan dibincangkan dalam tajuk-tajuk yang khusus nanti. Cukuplah di sini dengan kita menyenaraikannya dan menyatakan dalil-dalilnya saja. Yakni berkenaan dengan hak-hak dan tanggungjawab ini, kata penulis pengarang, akan dibincangkan dalam tajuk yang khusus. Walaupun sebegitu, sebagai permulaannya akan disenaraikanlah, yakni senarai-senarai secara ringkas, ya, dan berserta dengan dalil. Dalil itu maksud burhan. Dalil dan burhan itu samalah. Dalil, apa maksud dalil? Dalil itu sebagai rujukannya, sebagai garis panduannya. Bermula daripada dalil itu daripada mana? Yang utamanya Al-Quran dan Hadis. Ataupun dalil itu sama dengan burhan. Hak-hak dan kewajipan suami isteri adalah seperti berikut. Yang pertama, halal bagi suami isteri beristimta', yakni berseronok dan bersetubuh dalam bentuk yang syar'i. Firman Allah Ta'ala, diseronok. Yakni apabila bernikah, sah nikah tu bolehlah beristimta', bergurau senda, lebih daripada bergurau senda, yakni bersetubuh. Dan kesemua itu di dalam bentuk yang dibenarkan oleh syarak, dalam syar'i. Firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harasul lakum fa'tu harasakum anna syi'tum. Surah Al-Baqarah ayat 223. Ini syarak menetapkan dia punya kaedah, bentuk yang dibenarkan syarak untuk bersetubuh. Isteri-isteri kamu adalah seumpama kebun tanaman kamu. Oleh sebab itu, datangilah kebun tanaman kamu sebagaimana kamu sukai. Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan isteri itu sebagai kebun, yakni untuk boleh bersama sebagaimana orang berkebun. Dan daripada isterilah akan lahirnya zuriat kita. Sebagaimana orang menanam di kebun akan tumbuhlah sayur-sayur dan pokok-pokok. Begitulah umpamanya, indahnya perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nisa'ukum harasul lakum, yakni isteri-isteri kamu adalah seumpama kebun-kebun tanaman kamu. Fa'tu harasakum, maka datanglah kebun kamu anna syi'tum, yakni daripada arah mana yang kamu suka. Ini nak faham. Di mana kalau kita lihat kepada asbabun nuzul ayat ini, di mana orang-orang Yahudi dia mendatangi isteri dia hanya pada bahagian depan, makna faraj, tapi arah depan. Sehingga orang-orang Arab sendiri pun
menganggapi sesiapa yang mendatangi isteri melalui belakang, bukan masuk dubur tapi belakang untuk ke faraj, tapi daripada sebelah belakang mereka mengatakan haram. Dan mereka beranggapan kalau datang sebelah belakang itu anak lahir dia akan jadi juling. Ini di antara sebabnya Allah Ta'ala turunkan ayat ini, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Yani isteri kamu adalah seumpama kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu sebagaimana kamu suka. Yang pertama tu kita faham isteri itu sebagai dadang untuk menghasilkan hasilnya lah. Dan datanglah, oleh itu datanglah kebun tanaman kamu sebagaimana kamu suka. Maksudnya apa yang datang arah yang kamu suka bukan dubur, tapi adalah faraj. Tapi boleh daripada depan atau belakang. Minta maaf sebut lah. Memang begitu ceritanya. Ya, apa ustaz ni pelik tu? Tidak, itu memang itu ceritanya itu. Ni saya cerita sebiji apa yang ditafsirkan oleh ulama tafsir, yang mana dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat. Yang ni orang Yahudi dia hanya dengan isterinya pada depan tapi faraj lah. Dan mereka beranggapan kalau datang sebelah belakang tu anak akan jadi cacat, jadi juling. Sehingga Allah Ta'ala menafikan perkara itu. Ni sikap Yahudi ni, dia suka reka-reka benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sebut, dia sebut. Ni. Sehingga Allah Ta'ala tegur, boleh mana-mana pun asalkan jangan dubur. Boleh melalui belakang atau depan, tapi asalkan jangan dubur. Kalau dubur tu jadi liwat. Itu ceritanya. Dan dalam kisah ini juga ada kisah daripada Umar Al-Khattab. Dia mencelakakan diri dia. Maknanya dia ni kira mengutuk diri dia di depan Nabi, sebab dia mendatangi isterinya melalui belakang, bukan dubur. Dia kata celaka Nabi. Sehingga Nabi diamlah. Sehingga turun ayat ini yang menafikan perkara itu tidak salah. Tidak salah. Yang salah melalui dubur. Kalau faraj tidak salah. Jadi kita lihat di sini Al-Quran itu dia berterus terang. Benda yang tidak perlu nak malu, tak payah malu lah. Memang benar begitu. Yang malu tu tepat, yang kita malu tu kena malu. Yang tak malu tu tidak boleh malu. Dalam menuntut ilmu tidak ada istilah malu. Yang kedua, isteri wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Yang kedua ni, kesan daripada nikah tu lah. Kesan daripada nikah, kesan daripada sahnya nikah. Yang kedua kesannya, isteri wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Jadi isteri ni tak boleh nak bantah lah cakap suami dalam perkara yang tidak mencanggahi syarak. Kalau perkara yang mencanggahi syarak tidak boleh untuk dipatuhi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang tidak ada ketaatan dalam perkara yang maksiat kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selagi perkara itu tidak bertentang dengan syarak, wajib untuk ikut. Walaupun sebegitu dalam perkara yang harus, suami janganlah lebih-lebih sangat. Lebih-lebih sangat. Memang isteri kena ikut. Dia balik pukul 3 pagi, suruh isteri masak mi, teruklah. Ada lapar makan kedai mamak lah. Makna kena pandai. Walaupun isteri tu memang kena patuh pukul 3 pagi. Suami ni kerja luar, outstation. Tadi pukul 3 pagi balik ketuk-ketuk pintu, mengamuk nak makan mi goreng. Yes. Maknanya kena pandai. Jadi isteri memanglah wajib kena patuh, tapi dalam perkara itu kena ada toleransi. Benda itulah kena bijak lah. Dia pukul 3, orang nak bangun tahajud pukul 3 mengantuk lagi. Semacam ni. Kalau lebih masin pula. Halo. Isteri wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa dirinya. Dia juga wajib menjaga rumah tangga suami. Rasulullah SAW bersabda, wajiblah apabila dah bernikah jadi isteri. Dan ini isteri kena ikut taat pada perintah suami dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Dan juga isteri pula wajib menjaga rumah tangga suami, harta benda suami. Isteri pula sebab suami ni mencari nafkah, apa hartanya, naklah isteri yang menjaganya, bukan diborosi ataupun diberi kepada orang yang tidak diizinkan suami.
dari perkara itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Yang bermaksud hadis ni ada nota kakinya, riwayat Imam Bukhari dalam kitab nikah. Bab apabila isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, hadis nombor 4897. Dan juga Imam Muslim turut meriwayatkan hadis ini dalam kitab nikah juga. Dan bab pengharaman isteri enggan tidur di tempat tidur suaminya, hadis nombor 1436 daripada Abu Hurairah. Dia punya tajuk-tajuk tu agak berbeza sedikit di antara imam hadis ni. Maknanya tajuk meletakkan hadis itulah, hadis tu hadis yang sama, riwayat yang sama, sanad yang sama, cuma diletakkan tajuk-tajuk tu berbeza sedikit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia bermaksud apabila seorang perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, yakni tanpa izinnya, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh hari. Yakni apabila isteri meninggalkan tempat tidur, isteri kena duduk dengan suami, dan isteri meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa izin suaminya, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh hari. Kena pula suami pula lama obsession, balik adalah keinginan. Jadi isteri pula bodoh bilik lain pula. Aduh. Jadi maknanya akan dapat laknat lah. Begitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan, isteri ni amat mudah untuk mendapat rahmat, mendapat pahala daripada Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada suami, ya senang sangat. Berbeza dengan suami. Suami itu ada hak kepada Allah nak ditunaikan, hak pada keluarga, dan suami juga kena ada hubungan dengan masyarakat. Isteri ni dia ada dua, yakni Allah dan juga suami. Senang. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Yang bermaksud, apabila seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidurnya, lalu isteri tidak datang kepadanya, dan si suami bermalam dalam keadaan marah kepada isterinya, maka si isteri dilaknat oleh para malaikat sehingga masuk waktu pagi. Ini kesan. Kesan apa? Kesan daripada aku terima nikah. Kesan daripada saksi kata sah nikah, di mana dua-dua ni ada hak, ada tanggungjawab. Suami wajib memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri. Begitu juga isteri juga wajib untuk memberi nafkah ataupun memberi untuk menyelesaikan keinginan suami. Apabila suami ajak isterinya ke tempat tidur, isterinya buat tak tahu je, asyik tengok WhatsApp aja, contoh. Suami tu dah macam-macam dah kat bilik, kan? Tak kena, hujung tak kena, buka pintu almari tak kena, semua tak kena. Duduk atas katil tak kena, masuk dalam almari pun tak kena. Tak kena, semua tak kena. Tak buat tak tahu je. Allahu Akbar. Isteri buat tak tahu je, buat salin sehingga ke subuh pagi, sehingga masuk waktu subuh. Suami tu ada hajatnya, isteri tidur pula tempat lain. Tengok bagaimana kesannya. Dan ni, maka si isteri dilaknat oleh para malaikat sehingga waktu pagi subuh. Ni kesan apa? Kesan sebab nikah tadilah. Kalau tak nak dapat laknat ini, jangan menikah. Itu maksudnya, bukan maksudnya. Itulah kesannya. Semua orang nak bernikah, tapi kesan itu nak ditengok. Setiap orang tu ada tanggungjawab. Allahu Akbar. Ini beratlah. Jadi suami pun kenalah juga toleransi, kena selalu maafkan isteri, kena selalu ampunkan isteri, begitu. Sebab benda ni boleh berlaku. Suami kena maafkan selalu. Sehingga biarlah
isteri itu Allah Ta'ala redha, hidup bersama-sama, mati pun nak ke jannah sama-sama. Jadi maknanya dua-dua tu perlulah hidup dalam keadaan redha dan redha. Ketika khutbah haji al-wada', Nabi SAW bersabda, walakum alaihinna an la yu'ti'na furusyakum ahadan takrahunahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam satu hadis yang panjang dalam kitab haji, bab haji Nabi SAW, nama hadis 1218. Ini hadis yang agak panjang, hadis khutbah wada' ni, haji wada'. Dan suntingan daripada khutbah itu berkenaan dengan pesanan Nabi ni. Hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya di atas hamparan kamu, yakni memasuki rumah kamu. Apabila suami tak suka kepada seseorang datang ke rumah dia, dan isteri itu benarkan orang yang suami dia tak suka, di mana sesungguhnya isteri itu sudah melanggar hak suaminya. Hak isteri ni bagaimana? Hak wajib ni, tuntutan wajib ni, bukan tuntutan sunat, wajib untuk menjaga. Apabila isteri itu melanggar hak wajib ini, berdosa lah. Suami itu tak suka kepada adik-beradik dia. Contohnya, suami tak suka kepada adik-beradik isteri yang tu, perangai dia pelik sungguh, contoh. Dan satu hari dia datang, suami dia kata, saya tak suka yang tu datang rumah saya. Dan dia datang, isteri itu benarkan masuk, di mana dia sudah melanggar hak wajib yang wajib ditunaikan oleh isteri tadi. Itu di antara kesannya lah. Yang ketiganya, apabila berlakunya pernikahan, yang ketiganya mas kahwin. Mesti diwajib dibayarlah mas kahwin. Mas kahwin adalah hak isteri yang diwajibkan kepada suami. Firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. An-Nisa yang 4. Yang bermaksud berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai satu pemberian yang wajib. Apabila berlaku pernikahan, yang mana mas kahwin mesti atau wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sama ada mahar misl atau mahar musamma. Mahar misl ini dicontohkan dengan siapa-siapa daripada keluarga yang bernikah sebelum itu, ataupun mahar musamma tu yakni mas kahwin semasa. Kalau di negeri Selangor kita dia panggil mahar musamma, yakni yang semasa, yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, semua orang Islam bersepakat mengatakan bahawa nafkah isteri adalah kewajipan suami. Semua orang Islam bersepakat mengatakan nafkah itu adalah sebagai tanggungjawab kewajipan suami. Ini bagaimana berdalilkan firman Allah Ta'ala, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah ayat 233. Yang bermaksud dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Ini adalah merupakan dalil yang dipahami oleh semua orang Islam. Orang Islam faham, walaupun mereka ni tidak tahu mana dalilnya, mereka tidak tahu mana dia punya rujuknya, tapi semua orang Islam faham. Yang ini sebagai suami adalah bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri. Seorang bapa, orang Islam semua tahu, seorang bapa wajib memberi tanggungjawab nafkah kepada anak. Semua orang Islam tahu, walaupun mereka tidak boleh menyebut dalil. Dan dalilnya mana? Inilah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang diambil oleh ulama. Ini hadis dalil ni adalah mahkam, makna senang faham. Jadi apa yang maksudnya? Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Dan yang seterusnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna litudayyiqu 'alayhin.
surah At-Talaq ayat 6 yang bermaksud tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Janganlah kamu menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan kamu hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Yakni seorang perempuan yang dalam iddah masih wajib seorang laki-laki untuk memberi nafkah, sama ada iddah talak, raj'iyah ataupun baik. Selagi belum habis iddah wajib untuk memberi nafkah, dan di antara nafkahnya adalah tempat kediaman, tak boleh dihalau. Tapi banyak berlakulah kepada masyarakat kita ni, apabila bernikah dihalau, sedangkan selagi belum habis iddah mesti masih ada lagi tanggungjawab. Yang ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 6. Ini apa tuan-tuan? Ini adalah merupakan tanggungjawab nafkah yang suami wajib beri kepada isteri. Kalaulah isteri itu memang belum diceraikan, itu sudah tentu lagi tepat untuk memberi nafkah. Kalau isteri itu sudah diceraikan tapi masih dalam iddah, pun wajib untuk memberi tempat tinggal dan juga memberi nafkah selagi sebelum habis iddah. Jadi maknanya nak menunjukkan kepada kita, ini dalil menunjukkan suami wajib memberi nafkah. Rasulullah SAW bersabda semasa haji al-wada', walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamu wajib memberikan rezeki dan pakaian kepada mereka, para isteri, dengan cara yang baik. Ini adalah khutbah Nabi SAW masa khutbah al-wada', haji wada', haji selamat tinggal, di mana Rasulullah mengerjakan haji hanya sekali saja seumur hidup. Inilah haji yang pertama dan terakhir. Dan masa berkhutbah di Arafah itu, Rasulullah berkhutbah yang panjang, sehingga direkodkan oleh ulama-ulama hadis tentang khutbah Nabi itu. Dan di antara intipati daripada khutbah itu berkenaan dengan hak suami kepada isteri, hak isteri kepada suami. Azan.
Termasuk dalam pengertian nafkah ialah pemberian makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Perkara ini akan dibincangkan semula secara panjang lebar. Yang secara ringkasnya, apakah yang dimaksud nafkah yang termasuk dalam skop ruang lingkup nafkah, iaitu makanan, memberi minuman, memberi pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan taraf pendapatan suami lah ataupun ekonomi suami. Perkara ini akan dibincangkan semula secara panjang lebar, akan ada tajuk yang khusus dalam perkara nafkah. Yang kelima, apakah kesan daripada pernikahan itu? Bahagian yang sama kepada para isteri. Yang ini bahagian yang sama kepada para isteri. Kalau sebut para itu maknanya bukan seorang, para. Itu adalah perkataan orang kita kan. Bahasa Malaysia kita para tu maknanya banyak lah. Para ulama maknanya bukan seorang ulama, para ulama. Pembahagian yang sama bagi semua isteri diwajibkan kepada mereka yang berpoligami. Ini maknanya para isteri mana dalam proses dalam skop poligami. Kalau seorang isteri panggil apa? Monogami kan. Ini poligami ni mana ramai lah. Sabda Rasulullah SAW, "Idza kana 'inda ar-rajuli mura'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamah wa syaqquhu saqitun." Ia bermaksud apabila seorang lelaki mempunyai dua orang isteri tetapi dia tidak berlaku adil terhadap mereka, maka pada hari kiamat dia datang dengan sebelah badannya yang jatuh, jadi lumpuh lah, sebelah badan yang lumpuh. Ini gambaran daripada apa maksudnya lumpuh, paralyzed, sebelah tu jadi lumpuh. Ini jatuh. Sebab apa? Nak menunjukkan zahirnya tidak adil apabila suami itu dia beristeri lebih daripada satu. Yang mana yang disayang dia bagi lebih. Ini tidak adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nama hadis 1218 dan lain-lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang bermaksud Nabi SAW telah melakukan pembahagian kepada semua isterinya secara adil. Baginda berkata, "Allahumma hadhihi qismati fima amlik, fala talumni fima tamlik, wala amlik." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab nikah, bab apa yang diriwayatkan tentang penyamaan di antara madu-madu. Nombor hadis 1140. Abu Daud dalam kitab nikah, bab mengenai pembahagian di antara para isteri, hadis nombor 2134 dan lain-lain. Lain-lain itu mana? Mana ulama-ulama hadis lain pun ada meriwayatkan hadis yang sama. Yang bermaksud, ya Allah, ini doa Nabi ni. Nabi kata Aisyah, Nabi SAW memang dia adil, dan sehingga Nabi tu berdoa lah pula. Perbuatan tu adil. Di samping lain takut Nabi mengadili pemberian, minta kepada Allah pula. Tengok bagaimana permintaan Nabi ni. Ya Allah, inilah pembahagianku pada apa yang aku miliki, yakni tempat tinggal dan nafkah. Janganlah engkau mencelaku pada apa yang engkau miliki tetapi aku tidak milikinya, yakni rasa cinta dan kasih sayang. Mana di sebalik, di samping Nabi memberi tempat tinggal, makan, minum, tak cukup itu. Nabi minta lagi kepada Allah. Takut ada lagi silap mana, silap sini. Di antara apa Nabi kata, ya Allah, inilah pemberianku pada apa yang aku miliki, tempat tinggal dan nafkah tu mampu diusahakan. Nak beri makan, minum tu sebagai manusia kita mampu usahakan. Janganlah engkau mencelaku pada apa yang engkau miliki. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala maknanya simpan. Yang lain tu dari segi zahirnya makan minum tu Allah Ta'ala beri, tapi ada yang Allah Ta'ala simpan, tak semua berilah. Contoh apa? Janganlah engkau mencelaku pada apa yang kau miliki tapi aku tidak milikinya. Di antara apa? Rasa cinta dan kasih sayang. Selaku sebagai manusia ni, kalau isteri ramai, adalah yang lebih dia sayang. Sayang tu tidak menjejaskan pemberian nafkah bagi Nabi lah. Bagi setengah orang yang dia zalim, apa dia sayang, di mana perbuatannya menunjukkan dia pun tak sayang. Apa perbuatannya pun menunjukkan sebaliknya. Dia sayang isteri yang ni, dia tak sayang isteri yang satu lagi. Dari segi perbuatan nafkah pun dia jadi zalim. Ini yang tak betul.
Sebab apa? Dari segi kasih sayang, cinta tu adalah hak Allah. Allah Ta'ala pegang itu. Tak semua yang kita boleh sayang penuh dan cinta penuh. Kalau orang isteri ramai itu, boleh tanyalah macam mana perasaannya. Yang keenam, keturunan. Anak yang lahir selepas perkahwinan dinasabkan kepada bapanya jika isteri mengandung mengikut masa hamil yang biasa, iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling lama 4 tahun. Oleh itu, setiap anak yang lahir hasil daripada perkahwinan sah akan dinisbahkan pada suami. Sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash walil ahir hajar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim pada kitab penyusuan bab anak dinasabkan kepada bapanya dan tuntutan menjauhi syubhah. Hadis nombor 1457. Yang maksudnya anak yang lahir daripada hubungan suami isteri yang sah dinasabkan kepada bapanya. Penzina pula hanya kempunan yang tidak berhak ke atas anak yang lahir daripada hubungan zina. Jadi bagaimana nak menasabkan anak tu kepada suami? Di mana ulama-ulama memahami, yakni sekurang-kurang perkahwinannya 6 bulan. Sekurang-kurang. Mula daripada akad nikah tu 6 bulan, selepas itu apabila lahir, maknanya anak itu bolehlah dinasabkan, dinisbahkan kepada suami ataupun ayah. Itulah. Dan kata ulama, 6 bulan 1 lahzah. 6 bulan 1 lahzah tu bagaimana? Apa yang maksud lahzah? Sekerlip mata, satu momen. Satu momen tu apa maksudnya? Pancutan. Minta orang sebut lah. Makna apabila berlakunya jima, contohnya hari pertama nikah tu terus jima. Dan jima itu satu lahzah. Yang ni pancukan mani itu satu lahzah, satu momen. Itulah dia panggil. Dan dia campur lagi 6 bulan. Lekatnya dia punya benih tu 6 bulan. Di mana apabila itulah dia punya tempoh pernikahannya, anak itu boleh dinisbahkan kepada si ayahnya. Kalau kurang daripada tidak boleh. 3 bulan tiba-tiba dah beranak, macam mana tu? 6 bulan, makna sekurang-kurang 6 bulan ataupun satu lahzah, satu momen. Dan kalau selama-lamanya, sepanjang-panjang masanya, yakni 4 tahun. 4 tahun di dalam rahim. Kalau zaman sekarang ni tak ada sampai 4 tahun kan. 9 bulan cukup masa, doktor pun akan paksa keluar lah. Zaman-zaman dulu ada riwayatkan, ada ulama-ulama kita sampai 4 tahun dalam perut dalam perut ibunya. Macam mana Allah Mu'alam, itu kerja Allah. Semua tak mustahil. Dan kalau lahir 4 tahun tu pandai terus kan. Jadi 4 tahun kan terus lahir, pandai terus, jadi cerdik. Ingat zaman-zaman dulu orang-orang kampung tu dia curi tahun kan, ada curi tahun. Maknanya kalau dia lahir, anak tu lahir hujung tahun, di mana anak tu didaftarkan tahun yang depan tu. Dia umpama dia curi tahun, sama sekarang tak boleh nak curi-curi. Kan contohnya hari ni hari tahun terakhir, besok tahun baru, di mana kena hari ni juga daftar. Dia tak boleh tunggu besok pergi daftar. Anak tu kata lahir tahun baru. Lama dulu orang dulu buat kan. Kononnya untuk anak tu cerdik, kata dia besar sikit. Allahu'alam. Orang tu kan. Orang tu kadang-kadang itulah kan dia punya IC-nya kadang-kadang lahir tahun bila ni pakcik ni. Dia tak tahu. Yang terakhirnya, adegan sikit lah tuan-tuan. Yang terakhirnya, hak apabila berlaku pernikahannya, kesannya. Hak mewarisi harta pusaka antara suami dan isteri berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam bab harta pusaka. Firman Allah Ta'ala, apabila berlaku pernikahan, yakni harta pusaka, yang dalam bab mewaris ataupun faraid, yakni mereka-mereka yang berhak mendapat harta pusaka ni, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn.
Surah An-Nisa ayat 12. Ini kesan apabila berlaku pernikahan di mana harta tu bagaimana, kepada siapa, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara dalilnya surah An-Nisa ayat 12. Yang bermaksud, dan bagi kamu wahai para suami seperdua daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Ini suami bernikah dengan satu laki-laki, bernikah dengan satu perempuan, dan perempuan tu meninggal, dan perempuan tu tak ada anak bersama dengan suaminya, ataupun sebelum tu dia pernah kahwin tak ada anak juga, di mana suami itu akan mendapat 1/2. Ini kita belajar dalam ilmu faraid lah, 1/2. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Walaupun sebegitu, apabila isteri itu dia ada anak, isterinya ada anak, sama ada anak dengan suami yang lepas ataupun anak dengan suami itu, di mana ada anak, suami itu akan dapat 1/4. Jadi suami ini dia ada 2 tempat. Dia panggil faraidnya, pecahannya ada 2 tempat, 1/2 ataupun 1/4. Ini nak faham. Dalam bab faraid ni, kalau kita bagikan harta pusaka, kena faham. Ada orang salah faham, tak bagi langsung, ada juga. Ini cerita dia berlaku, satu orang tu dia jumpa saya terus. Dia kata, ustaz, dia kata ya, kakak saya meninggal. Okey, meninggal. Lepas tu kakak saya ada suami. Okey, ada suami. Lepas tu kakak tu masih dia hidup, dia ada harta lah. Lepas tu dia ada anak angkat. Lepas tu dia bagi anak angkat tu sagu hati lah. Setiap bulan ada kebun banyak. Okey, betul. Cerita panjang, saya berdengar je. Kita ustaz ni memang tepat mendengar je. Lepas tu dia kata, lepas tu apabila meninggal, kami buat macam tu jugalah. Yang harta kakak tu kita berilah kepada anak angkat dia. Lepas tu bagaimana harta lain tu kebagi sama-sama kita. Sama-sama kita. Saya pun dah melompong macam tu. Kenapa ustaz? Yang suami dia, suami kena bagi. La ilaha illallah. Suami ni jelas dalam surah An-Nisa ni, suami 1/2 ataupun 1/4. Dalam kes ini saya kata, kakak abang ada anak tak? Tak ada anak, tak pernah ada anak. Jadi bagaimana tak bagi, berdosa. Suami itu 1/2, matinya isteri 1/2 sebab apa? Sebab tak ada anak. Kalau ada anak, sama ada dengan isterinya ataupun isterinya pernah kahwin dan ada anak yang lain, suami yang baru terdapat 1/4. Oh, dia kata kena bagi. Wajib bagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Habis macam mana dah lama dah ni. Lepas tu kami jual semua tanahnya. Astagfirullahaladzim. Saya kata takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa ni jelas. Suami tu berat. Habis suami tak kata apa. Habis suami tak kata apa dah. Dia pun macam tu dulu pun tak pernah cakap apa-apa. Tak apa-apa tuan-tuan, di hari akhirat besok apa-apa jual tanah. Saya kata ya Allah, ampunilah ya Allah. Habis macam mana ustaz? Kena bagi. Memang suami 1/2 ataupun 1/4. Tengok, ini jelas ni dalam Al-Quran ni. Ada satu kes yang baru, dah 2 kali dia WhatsApp saya. Dia kata ustaz ni tolong kenapa pula? Arwah ayah ni ada harta agak banyak lah, perniagaan sana sini. Lepas tu kami ni adalah syarikat. Ayah tu ada syarikat. Lepas tu syarikat ini, apabila mati ayah, kami dan setengah daripadanya tak nak bagikan harta. Nak wujudkan syarikat macam tu, seperti kata macam mana? Apabila mati kena bagi harta pusaka. Kalau kita boleh sepakat. Saya kata boleh sepakat setakat mana yang boleh sepakat. Sepakat peringkat generasi yang awal okey. Apabila mati generasi awal, anak tu dah tak sepakat lagi nak harta dia, harta ayah dia. Dan sesiapa yang diberi amanah pegang harta tu boleh jadi zalim. Dia akan menggunakan harta tu seperti yang dia guna harta tu, seperti arwah tu masih ada nanti. Zalim, menjadi zalim. Kata pening. 2 kali WhatsApp saya kata kena macam tu lah. Bagi harta. Memang itu dah, tak payah nak dipertahankan lagi. Saya kata di hari akhirat besok nak ke jawab. Dia kata arwah ayah kena soal ke? Kalau arwah ayah tinggal harta yang halal, tak disoal dia. Tapi kalau arwah ayah tinggal harta yang haram, kena soal lah, sebab waris menggunakan harta yang haram. Kita yang hidup ni dah 2 kali, hartanya agak banyak. Dia sebut di sana, di sini, di Australia, ada di New Zealand. Dia kata tak tahulah.
Tapi semua harta tu cakap dengan saya, tapi saya tak pernah dapat komisen. Oh. Saya dengar sajalah. Allahu Rabbi ya Karim. Dia pernah satu hari tu saya mengajar satu tempat sampai dekat pukul 1 malam saya kirakan harta tu. Harta orang. Lepas tu ayahnya meninggal, emaknya meninggal, kahwin baru. Lepas tu ayah meninggal, mak baru tu dapat harta lah. Tapi mak baru tu meninggal pula. Lepas tu mak baru meninggal pula, tak bagi harta lagi. Mak baru tu harta ayah dia sampai mesti beri kepada mak baru 1/8. Dan 1/8 tu mesti beri kepada anak dia pula. Anak dia meninggal pula. Anak mak baru tu meninggal pula. Oh, sampai ke cucu-cucu. Lalas kira sekali, dapat RM34. Dia kata payah ni nak kira ni. Dah ada tanah. Tanah tu tak besar sangat lah. Nilainya dalam 50,000. Tapi kalau dia dah panjang macam tu berangkai-rangkai, yang last kali tu, yang kesana, yang last kali RM34. Tapi kena bagi saya kata. Tu tak apalah, itu dia belanja saya makan mie tak apa. Pukul 1 malam tuan-tuan. Tuan kedai tu tengok bila lah pakcik nak berhenti. Allah, nak tengok bahaya tu nak Allah aku paling takut. Sikit tuan-tuan. Ini bagi mereka isteri pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak, tetapi jika kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. Jadi harta pusaka ni bila nak diberi, mesti ditunaikan wasiat kalau ada. Dan juga mesti ditunaikan hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Yang baki itulah wasiat. Dan andai kata, dalam kes ini andai kata yang meninggal tu pula suami dan isteri, bagaimana? Isteri akan dapat 2 bentuk faraidnya, 1/4 ataupun 1/8. 1/4 apabila si suami tak ada anak, dan 1/8 apabila suami ada anak. Suami tadi berbeza. Kalau tak ada anak 1/2. Isterinya kalau meninggal, kalau isterinya ada anak 1/4. Dan berbalik, kalau isteri pula, kalau suami tak ada anak 1/4. Kalau suami ada anak 1/8. Dan kalau isteri 4 orang 1/8. Ni Allahu a'lam tuan-tuan. Ini kesan apa sebab menikah? Kalau macam tu susah nak ustaz nak nikah, tak payahlah. Tak susah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.